Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillah maradati wa qurbi wa thami subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih pilih kita dan menjemput kita datang ke rumah Allah. Tanda perhatian dan kasih sayang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk datang ke tempat yang penuh dengan barakah ini, bukanlah diberikan peluang itu kepada semua orang, tetapi hanya orang-orang yang mendapat perhatian daripada Allah, orang yang mendapat kasih sayang daripada Allah dan yang dijemput oleh Allah. Kerana kita berada di rumah Allah. Masya Allah. Kalau kita pergi ke rumah orang, biasanya orang jemput kita pergi rumah dia. Macam itu juga. Kita datang ke rumah Allah, ini tanda kita dijemput oleh Allah. Kita harusnya bersyukur. Jemput itu maksudnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Betapa ramai orang-orang yang tak dapat menjejakkan kaki ke tempat yang penuh dengan barakah ini, di rumah-rumah Allah, kerana apa? Tidak mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita akan terus dijemput selepas ini. Dijemput untuk datang ke rumah-rumah Allah di atas muka bumi ini, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung bacaan hadis kita, yang mana kita telah sampai ke hadis yang ke-24 daripada hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما شاء الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Rawahu Muslim. Masya Allah. Ya. Hadis kita agak panjang, tetapi subhanallah, sangat hadis yang sangat hebat, hadis yang sangat memberi kesan. Kita terjemah sekali lalu hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, dari apa yang diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi lah maksudnya. Kalau dalam hadis yang kita jumpa fi ma yarwi anillah tabaraka taala, ni maksudnya hadis kursi. Hadis tu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sampaikan.
Tapi Nabi sampaikan. Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku. Masya Allah. Hadis ni kita perlu dengar dengan, macam mana nak cakap? Kita perlu dengar hadis ni dengan kita perlu rasa hadis ni memang Allah cakap untuk kita sendiri. Memang kita perlu dengar hadis ni dan kita rasa kita ni antara orang yang mukhatab, orang-orang yang ditujukan hadis ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dengan lemah lembut, subhanallah. Dengan penuh lemah lembut Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu terhadap diriku sendiri dan aku telah menjadikan ianya, zalim itu, haram di antara kamu. Maka janganlah kamu saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, setiap kamu adalah sesat, melainkan orang yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah daripadaku, pasti akan aku beri hidayah kepadamu. Wahai hambaku, setiap kamu kelaparan, melainkan siapa yang aku beri makan. Maka mintalah makanan, pasti aku beri makanan kepadanya. Wahai hambaku, setiap kamu tidak berpakaian, melainkan orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian daripadaku, akan ku beri kepadamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu kerap melakukan kesilapan pada waktu malam dan siang, sedangkan aku mampu mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, akan aku ampunkan kamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu langsung tidak dapat memberi mudarat kepadaku, dan langsung kamu tidak mampu memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, sekiranya setiap daripada kamu, dari yang awal hingga akhir, manusia dan jin, kamu semua berada di dalam hati yang sangat bertakwa, maka sesungguhnya perkara itu tidak menambahkan sedikit pun di dalam kerajaanku. Wahai hambaku, sekiranya semua kamu, yang awal dan akhir, manusia dan jin, berada dalam keadaan yang paling jahat, perkara itu tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada kerajaanku. Wahai hambaku, sekiranya semua dari kamu, yang awal dan akhir, manusia dan jin, berkumpul di sebuah padang dan minta segala hajat daripadaku, nescaya akan aku beri setiap seorang hajatnya, dan perkara itu langsung tidak mengurangkan perbendaharaanku, melainkan seperti mana yang diambil oleh jarum jika dicelupkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya amalan-amalan yang kamu lakukan itu, akulah yang berikannya, akulah yang memberi taufik kepadamu, kemudian akulah yang memberi ganjaran pula kepadanya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain daripada itu, janganlah ia mencela melainkan dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Masya Allah. Hadis yang hebat, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala khitab, Allah Subhanahu Wa Taala tujukan ayat ini untuk kita semua. Masya Allah. Yang mana untuk kita semua dengan sifat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat lembut. Subhanallah. Allah Ar-Rahman. Allah Ta'ala tu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalaulah kita tengok dalam ayat Quran sendiri pun betapa banyak ayat-ayat yang kadang-kadang ada ayat yang kasar, tapi lebih banyak lagi ayat-ayat yang lembut. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak semuanya untuk apa? Pergi ke tempat kesejahteraan, ke dalam syurga. Allah SWT sendiri. Subhanallah. Allah katakan apa di sini? Wahai hambaku, ya ibadi, wahai hambaku. Allah kata wahai hambaku tu pun ada tujuan dia. Ya? Kalau dalam Quran ada tempat Allah kata ya ayyuhan nas. Ada kalanya Allah kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada kalanya apa? Ya benar Adam. Wahai, dalam hadis kan, wahai anak Adam. Banyaknya. Itu semua ada orang kata apa? Ada function dia. Bukannya saja-saja kalau dalam bahasa Arab. Kalaulah Allah kata ya ibadi, wahai hambaku, itu bukan saja-saja.
Dalam perkataan wahai hamba-Ku itu pun dah ada maksud. Maksudnya apa? Allah nak ingatkan kita ni adalah hamba. Allah itu Tuhan kita. Kita diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Kita ni dulu langsung tak ada apa-apa. Manusia ni yang dulunya langsung tak wujud. Kita ni 100 tahun yang dulu ataupun 200 tahun tak wujud langsung dekat atas dunia. Tak ada nama pun untuk dinamakan. Langsung tak wujud. Dan subhanallah, 100 tahun akan datang, kita dah tak ada dah. Nama je yang tinggal. Nama saja yang tinggal. Subhanallah. Jadi lemah kita ni. Kita ni cuma dicipta oleh Allah. Jadi apa yang perlu dibanggakan? Subhanallah. Kita ni hanya hamba kepada Allah. Yang berlaku kita Allah Ta'ala telah tentukan. Segalanya kita berlaku dalam takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak ada apa nak dibanggakan. Ada satu orang ulama siapa nak tak Sayyidina Ali ke tak ingat siapa yang dia kata wahai manusia, apa yang kamu nak banggakan? Kamu dahulu hanyalah sitis mani dan tak lama lagi kamu akan menjadi bangkai, dan di antara keduanya, di antara sitis mani dan menjadi bangkai itu, sekarang ni kamu hamilun najasah, kamu cuma bawa najis je ke hulu ke hilir dalam perut kita. Subhanallah. Jadi tak ada apa yang perlu dibanggakan. Dan kita manusia ni semua diberi oleh Allah. Apa yang kita ada? Harta, kaya, pandai, kuat. Apa kelebihan yang kita ada? Cerdik, pandai ke apa, semua diberi oleh Allah. Jadi subhanallah, tak ada apa yang langsung yang kita dapat, yang mana kita dapat dengan sendirinya, tak ada. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tengok Allah kata apa? Ya ibadi, wahai hamba-Ku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman tu ke atas diriku sendiri. Maksudnya aku sendiri takkan berbuat zalim. Aku adalah putuskan haram, membuat zalim itu adalah haram, walaupun aku sendiri pun takkan buat kezaliman itu. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menjadikan ianya sesama di antara kamu adalah satu perkara yang haram, menzalimi. Dalam mana? Dalam khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca, masya-Allah, Nabi kata apa? Sesungguhnya harta orang beriman itu dan diri orang beriman itu adalah haram, nyawanya adalah haram. Maksud apa? Tak boleh kita harta orang beriman itu adalah haram, maksudnya tak boleh kita ambil harta dia tanpa hak. Nyawa dia adalah haram, maksudnya tak boleh kita bunuh dia tanpa hak. Melainkan dengan kisah, sebabkan perkara perundangan Islam yang dibenarkan, tak apa. Dan maruah pun adalah haram, kata Nabi SAW. Maksudnya tak boleh kita jatuhkan maruah seorang Islam itu. Subhanallah. Fala tadzalamu, Allah mengatakan, maka janganlah kamu saling menzalimi. Jangan saling menzalimi. Subhanallah. Ini nasihat yang Allah beri penuh dengan kasih sayang kepada kita. Macam satu orang ayah, kan? Satu orang ayah dia tengok, ataupun satu orang mak dia tengok anak dia bergaduh macam mana. Kan sedih tak? Tengok anak bergaduh-gaduh kan? Sedih. Mak dengan ayah kata jangan bergaduh, jangan bergaduh. Kenapa kita nak bergaduh? Kita kan semua adik-beradik duduk satu bumbung. Subhanallah. Macam itulah. Tapi beza dia, kasih sayang Allah kepada kita lebih lagi daripada kasih sayang mak kita kepada kita. Itu je beza dia. Beza dia, kasih sayang Allah kepada kita lebih lagi daripada kasih sayang ayah kita kepada kita, lebih lagi. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah telah bahagikan sifat rahmat, kasih sayang Allah tu kepada 100 bahagian. Satu bahagian saja diturunkan kepada muka bumi dan dipecahkan kepada semua hidupan di muka bumi ini. Bukan kepada semua manusia, kepada semua hidupan. Sama ada manusia ataupun haiwan yang di langit ataupun darat ataupun laut, semuanya adalah pecahan, digabungkan semua kasih sayang tu, pecahan daripada 1/100 daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi Allah mengatakan, janganlah kamu menzalimi, janganlah kamu saling berlaku zalim, jangan saling zalim menzalimi. Ya ibadi, Allah mengatakan, wahai hamba-Ku, kullukum dallun, setiap kamu adalah sesat, illa man hadaituhu, melainkan orang yang aku beri hidayah. Fastahduni, minta hidayah daripadaku. Allah kata, kalau apa jadi kalau kita minta hidayah daripada Allah? Ahdikum, pasti akan aku beri hidayah kepada kamu. Masya Allah, kita minta hidayah mesti Allah beri. Sebab tu dalam solat wajib kita minta hidayah daripada Allah.
Dalam solat kita minta hidayah tak? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita baca setiap kali dalam solat. Satu rakaat sekali kita baca. Kalau lah solat maghrib tadi 3 rakaat, 3 kali kita baca. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada rakaat tak baca Fatihah tak sah. Masya-Allah. Wajib. Kalau kita rukun solat tu. Kalau kita tak baca Fatihah, solat tak sah. Dan Fatihah pula salah satu ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Wajib. Allah wajibkan kita minta hidayah daripada Allah. Okey, tapi kalau nak minta rezeki dunia tak wajib. Rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni. Warzuqni kan, wahdini wa'afini wa'fu anni, antara dua sujud tu. Kan, ya Allah berilah aku itu ini, last sekali warzuqni kan, berilah rezeki kepada aku, minta rezeki. Itu tak wajib. Kalau tak baca tak batal solat. Antara 2 sujud tu. Tapi kalau tak minta hidayah, batal solat. Subhanallah. Hidayah tu lebih penting daripada segala-galanya. Kalaulah ada orang yang rezeki dia sederhana saja hidup kat dunia, tapi ada hidayah daripada Allah. Hidayah tu apa? Hidayah tu petunjuk lah. Allah bagi petunjuk. Petunjuk, gerakkan hati dia untuk dia solat. Gerakkan hati dia untuk dia datang masjid. Gerakkan hati dia duduk majlis ilmu. Gerakkan hati dia pegang Quran, baca Quran, pegang tasbih, sedekah, haji, umrah, semua macam-macam. Semua tu digerakkan hati oleh Allah, itulah hidayah. Bila mana kita dapat datang ke masjid, ni maksudnya kita dapat hidayah lah. Tadi Allah beri hidayah kepada kita untuk kita datang ke masjid. Kita duduk majlis ilmu, maksudnya Allah beri hidayah kepada kita, gerakkan hati kita. Kalau kita sendiri nak gerakkan hati kita, tak mampu. Hati ni, dia duduk dalam dada kita. Bukan duduk dalam dada orang lain, duduk dada kita. Setiap hari kita bawa kulu kilih hati kita ni. Ke sana ke sini kita bawa. Tapi kita tak mampu nak kawal hati kita. Lemahnya manusia ni, walaupun hati tu ada dalam badan dia, tapi dia tak boleh kontrol hati dia. Yang boleh kontrol hati ni siapa? Allah. Sebab tu kita doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati kami ni hanya dia nak mentaat kepadamu ya Allah. Subhanallah. Lemahnya kita, hati dalam badan kita, tapi kita tak mampu nak menggerak, nak mengubahnya, tak mampu. Yang mampu hanyalah Allah. Yang boleh kita buat apa? Kita doa kepada Allah supaya Allah ubah hati kita. Itu boleh. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan siapa yang minta hidayah daripada Allah, pasti Allah akan beri. Siapa yang minta hidayah daripada Allah, pasti Allah akan beri. Walaupun kita nampak hari ini yang terjadi, walaupun orang bukan Islam. Kadang-kadang dia tak tahu, dia tension cari agama, kan dia kata, wahai Tuhan, saya tak tahu mana satu agama yang betul. Kan? Tunjukkanlah mana agama yang betul. Kan? Selalunya dia akan jumpa Islam. Subhanallah. Macam tu sekali. Allah akan berikan hidayah. Siapa yang cari, pasti akan jumpa. Yang doa, minta, pasti akan jumpa. Subhanallah. Ya ibadi. Jadi, kita tengok ada ayat seterusnya. Ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hamba-Ku, setiap kamu lapar. Kemudian ayat seterusnya, wahai kamu, setiap kamu adalah tidak berpakaian. Tapi, yang pertama sekali Allah sebut, setiap kamu adalah sesat. Dan kamu perlukan hidayah, mintalah daripada aku. Allah sebut hidayah dahulu. Sebelum sebut tentang makanan, sebelum sebut tentang pakaian, sebelum sebut tentang benda lain, semua yang pertama sekali Allah sebut hidayah. Nak bagi tahu kepada kita, hidayah tu adalah benda yang paling penting. Lebih penting daripada segala-galanya. Subhanallah. Sebab tu kita kena doa, ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikkan hati, ya Allah, kalaulah engkau tengok, ya Allah, suatu hari nanti aku sudah semakin jauh daripada masjidmu, ya Allah. Hari ni kita dapat datang masjid, lagi 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kita tak tahu macam mana keadaan kita. Na'udzubillah. Kita doa, ya Allah, kalaulah engkau tengok, ya Allah, lagi zaman akan datang, lagi 10 tahun, 20 tahun, engkau tengok aku semakin jauh daripada masjid. Engkau tengok aku, ya Allah, semakin jauh daripada Al-Quran. Engkau tengok aku semakin jauh daripada solat, daripada taat kepadamu, ya Allah. Maka betulkanlah aku, ya Allah. Berilah hidayah kembali ke, janganlah engkau biarkan aku semakin hanyut, ya Allah. Tetapi bila mana engkau tengok aku semakin hanyut, maka tariklah aku kembali, ya Allah. Kita kena doa kepada Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kata lagi seterusnya, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hamba-Ku, setiap kamu adalah lapar melainkan orang yang aku beri makan. Subhanallah. Fastata'imuni ut'imkum. Maka mintalah makanan daripadaku, pasti aku beri makanan kepadamu. Allah kata makanan yang kita dapat semua daripada Allah.
Jangan kita ingat makanan yang kita dapat makan ni daripada kerja kita. Jangan ingat makanan yang kita makan daripada pejabat kita, daripada kedai kita, daripada kebun kita, ladang kita, daripada duit kita. Tidak. Semua makanan, rezeki yang masuk dalam perut kita, yang kita makan, yang kita pakai, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sendiri bagi tahu. Bukan saya bagi tahu, Allah bagi tahu. Wahai hamba, ini hadis sahih ni, riwayat Imam Muslim. Allah katakan, setiap kamu lapar, melainkan orang yang aku beri makan. Setiap kamu adalah tidak berpakaian, melainkan orang yang aku beri pakaian. Subhanallah. Tapi itu yang dibincang oleh para ulama, bab apa ni? Ini bab tawakal. Memang kita berusaha, memang kita kerja. Habis itu ustaz tak payah kerja lah ustaz. Tak payahlah pergi office dah, tak payahlah pergi kerja pejabat dah, tak payah pergi. Bukan. Itu faham yang salah. Kita perlu pergi ke pejabat, pergi. Kita pergi ke tempat kerja kita usaha, perniagaan kita, kedai kita, macam-macam kita usaha, tetapi yakin kita adalah Allah yang berikan. Subhanallah. Yakin kita adalah Allah yang berikan. Kalaulah betul pekerjaan kita yang beri makan kepada kita, ada orang lain ada pekerjaan tapi tak dapat makanan, rezeki dia sempit. Dan ada orang lain yang tak ada kerja macam kita, tapi rezeki dia murah. Maksud dia kadang-kadang dapat, kadang tak dapat. Dan kita sendiri pun sama. Dan kita sendiri kerja, kita sendiri boleh tengok kerja kita sendiri pun kadang-kadang tak menentu. Kadang dapat banyak, kadang dapat sikit. Kadang tak dapat langsung, kadang dapat lebih daripada jangkaan. Itu menunjukkan yang beri itu adalah Allah SWT. Tapi kita perlu usaha. Tapi yakin kita itu hanyalah kepada Allah. Kalaulah kita kerja, dah usaha, tapi ditakdirkan Allah tak dapat rezeki, maka jangan kita susah hati, kerana itu adalah takdir daripada Allah. Bukan kita dah usaha dah, tapi tak dapat juga, itu takdir daripada Allah. Ada hikmahnya yang Allah sembunyikan. Subhanallah, ada hikmahnya Allah sembunyikan. Mungkin terlewat, mungkin apa, tapi memang kita yakin rezeki itu datang daripada Allah. Subhanallah. Dan hari ini lebih malang lagi, orang cari makan sampai lupa kepada yang memberi makan. Yang memberi makan itulah Allah. Orang sibuk cari rezeki sampai lupa kepada yang memberi rezeki. Subhanallah. Nak tahu dia senang aja. Kalau orang cari makan, cari rezeki, tapi dia masih yakin yang beri rezeki itu adalah Allah, time waktu solat dia boleh solat. Ya. Kalaulah orang yang cari rezeki sampai waktu solat pun dia tak solat juga, sibuk dia kata nak cari rezeki, itu maknanya dia lupa yang beri rezeki itu adalah Allah. Allahu Akbar. Kalau orang yang dia yakin yang beri rezeki itu adalah Allah, kalau tiba waktu solat, dia akan berhenti sekejap. Apa jenis kerja pun akan berhenti. Saya akan solat sekarang, waktu solat ni wajib. Allah yang beri rezeki, saya kerja kat sini, tapi rezeki itu Allah. Ada datang daripada Allah. Masya Allah. Macam mana kalau nak cari rezeki sampai lupa kepada yang memberi rezeki? Subhanallah. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru. Ni Allah ungkit balik kepada kita. Allah ungkit ni untuk kita sedar. Dia ungkit ni sebenarnya tak boleh. Melainkan ada dalam, kalau kita baca dalam kitab, dalam kitab-kitab ada beberapa keadaan yang yang ungkit dibenarkan. Antaranya Allah Ta'ala boleh ungkit balik nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya kita sedar balik, ingat balik. Manusia ni perlukan ingatan. Manusia ni memang selalu lupa. Manusia ni memang selalu lupa. Kalau tak lupa, orang tak letak dekat tepi highway tu, tepi jalan tu kan, peringatan kan 80 km sejam. Sekejap lagi jalan depan lagi peringatan 80 km sejam. Tadi kan ada dah. Jalan depan lagi peringatan 80 km sejam. Kan? Nak ingatkan kita, ingat. Masya Allah, ingat. Sebab apa? Manusia ni memang sifat lupa. Subhanallah. Ada signboard, jalan depan lagi ada signboard lagi, depan ada signboard lagi. Ingat, selalu ingatkan kita. Subhanallah. Manusia ni memang selalu sifatnya lupa dan perlu selalu diingatkan. Subhanallah. Jadi Allah boleh ungkit kepada hamba-Nya, tak ada masalah. Seorang Nabi boleh ungkit kepada umatnya, bukankah aku telah buat ni, bukankah aku telah buat ni. Dalam Quran cerita dialog antara Nabi dengan umat, tak ada masalah, boleh. Supaya umat dia sedar. Dan mak ayah juga boleh ungkit kepada anak. Bukankah dulu ayah yang besarkan kamu, ayah ni, supaya anak tu sedar balik. Kalau anak tu dia dah semakin nampak macam nak derhaka kepada ibu bapa dia, boleh kita ungkitkan, tak ada masalah. Supaya apa? Supaya dia sedar balik.
Dulu siapa kamu belagak sangat sekarang ni? Dulu masa kamu kecil dulu, siapa yang kamu sakit, siapa yang bawa pergi klinik? Ayah tengah malam bawa pergi klinik. Subhanallah. Ayah ada jumpa. Subhanallah. Anak seorang ayah yang mana anak dia derhaka kepada anak dia, sampai ayah dia kata apa? Kata, Ustaz, saya tak mengaku ini anak saya, Ustaz. Dia kata, saya tak mengaku ini anak saya, dunia dan akhirat saya tak akan mengaku ini anak saya. Dia kata. Subhanallah. Sampai si anak tu buat fitnah yang ayah dia nak bunuh dia. Macam tu sekali. Tuan ayah dia geram tu. Sampai semua orang kecoh pergi ayah dia. Kata, takkanlah saya nak bunuh anak saya. Sampai macam tu sekali. Sampai dia kata, Ustaz, saya ingat lagi masa dia kecil dulu. Dia sakit tengah malam, demam. Masa tu dia orang susah, dia kata, saya bawa anak saya ni pergi klinik, semua tutup. Saya pergi rumah doktor, saya ketuk, tolonglah doktor. Dengan tolonglah, saya minta maaf ganggu malam-malam ni pukul 3 pagi. Dengan minta maaf lah ganggu tengah malam. Dia kata, tapi tolong anak saya sakit sangat ni. Dia kata, saya ingat lagi Ustaz, saya bawa anak saya. Dia kata macam tu. Sampai sekarang dia lawan, sekarang langsung lupakan saya terus. Subhanallah. Tak apa, biarkan itu bab lain. Yang penting sekarang ni maknanya boleh dibenarkan seorang ibu ingatkan balik anak dia tu supaya anak dia sedar balik, jangan belagak sangat, jangan action sangat. Dulu masa kita kecil rumah ayah kita lah yang susah payah jaga kita. Tiba-tiba alih-alih kita dah hebat, kita rasa diorang ni kecil, kita lagi hebat daripada mereka. Na'udzubillah. Kemudian Allah katakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu selalu melakukan kesilapan pada waktu malam dan waktu siang, dan Akulah Maha Pengampun dosa. Maka mintalah keampunan daripada-Ku. Aghfir lakum, pasti akan Aku ampunkan kamu. Subhanallah. Allah tahu kita ni banyak buat dosa. Siapa tak ada dosa? Macam-macam dosa. Kita pergi pejabat kita ada maksiat, kita buat, mata tengok benda yang tak dibenarkan, telinga benda tak dengar benda yang tak dibenarkan, hidung bau benda yang tak dibenarkan, macam-macam. Hati fikir yang bukan-bukan. Kita dekat rumah kita, dekat tempat sekolah kita, depan orang, belakang orang, macam-macam maksiat kita buat. Allahu Akbar. Macam-macam. Kotor jasad kita ni dengan maksiat. Tetapi Allah Maha Pengampun dosa. Subhanallah. Allah kata, minta ampun akan Aku ampunkan. Subhanallah. Jadi, untung orang yang banyak istighfar, minta ampun. Kata Nabi SAW, tuba liman yujad fi sahifati istighfaran kathira. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Nabi kata, untunglah orang yang dalam buku amalannya banyak istighfar. Untungnya bila ke akhirat nanti bodoh akan rasa. Kita dekat akhirat nanti bila kita berdiri depan Allah, dan memang semua orang wajib berdiri depan Allah. Nak tak nak, Islam tak Islam, semua akan berdiri depan Allah. Semua. Dalam hadis Nabi. Semua akan berdiri depan Allah. Masa kita tengah berdiri depan Allah, barulah kita tahu, ya Allah, macam mana kita nak Allah ampunkan kita. Macam mana satu orang yang pesalah dalam mahkamah contohnya, dia berdiri depan hakim. Hakim nak jatuhkan hukuman mati, mandatori contohnya, tapi buka satu rayuan. Dia kata, kalau kamu buat ayat yang boleh puaskan hati saya boleh ampunkan, beri keampunan. Macam mana dia perasaan dia? Masya Allah. Jadi kita beri lawan kepada azan dulu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun daripada Aku, pasti akan Aku ampunkan kamu. Jadi kita minta ampun daripada Allah sekarang dekat dunia ni supaya bekalan dekat akhirat nanti. Pada saat kita sangat perlukan keampunan, masa tu alhamdulillah kita dah banyak istighfar dekat dunia, kita dah banyak minta ampun dekat dunia, maka alhamdulillah masa tu barulah kita tahu betapa pentingnya kita beristighfar. Masa tu barulah kita akan rasa, ya Allah, sikitnya istighfar aku dekat dunia dulu. Kalau boleh aku nak balik kat dunia, nak banyakkan lagi istighfar. Subhanallah. Dan jadi waktu kita lapang, kita istighfar, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Minta ampun macam kita minta maaf dekat orang bila kita buat salah. Sepatutnya kena lebih lagi daripada tu. Sebab kita buat salah kepada Allah, Allah Maha Mencipta kita, lebih dahsyat lagi kesannya sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya, paling kurang lah kita minta ampun tu dengan rasa bersalah. Memang macam kita buat salah dengan kawan kita, kita minta ampun macam itulah sekurang-kurang. Jangan kita
apa istighfar pun astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai tengok apa, tak buat tak tahu je kan, sebut mulut astagfirullah tapi buat tak tahu aja, macam ringan aja, subhanallah. Kemudian kata Allah SWT, ya ibadi, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberi mudarat kepadaku, dan kamu tak akan mampu memberi manfaat kepadaku. Semua mudarat manfaat kita yang perlukan kepada Allah. Allah tak perlukan kepada kita. Kalau Allah tak ciptakan kita, tak wujudkan kita kat dunia ni pun tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah pun. Kalau Allah tak wujudkan kita kat dunia ni, kalaulah misal kata Allah kata buat keputusan kita nama fulan ni memang tak wujud dekat dunia ni, tak ada masalah. Takkan ada berlaku kekurangan dalam sistem dalam sistem dunia ni, tak ada berlaku masalah. Dan kalau Allah tak nak wujudkan semua manusia, tak ada masalah juga. Kalau Allah buat keputusan dekat dunia ni cuma yang Allah ciptakan cuma planet, haiwan semua, manusia tak ada. Semua kita tak wujud. Tak ada masalah bagi Allah. Allah tak perlukan kita. Dan kalau Allah kata memang semua manusia ni, bukan manusia saja, makhluk semua memang tak diciptakan oleh Allah. Malaikat Allah tak ciptakan, semua planet-planet semuanya Allah tak ciptakan contohnya, pun tak ada masalah bagi Allah. Allah langsung tak berhajat kepada makhluk, tapi makhluk kita semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah langsung tak bergantung kepada kita, subhanallah. Kemudian kata Allah, jadi itu juga kita nak yakin manfaat dan mudarat itu datangnya daripada Allah, bukan daripada selain. Subhanallah. Wahai hamba-Ku, kalaulah semua daripada kamu, dari awal sehingga terakhir, manusia dan jin, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik, sikit pun tak akan bertambah mulki, kerajaanku. Maksudnya kehebatan Allah langsung tak bertambah. Jangan kita ingat semua kita beribadat kepada Allah, martabat Allah naik. Na'udzubillah, tak ada. Dan sebab itu Allah sebenarnya langsung tak berhajat kepada kita punya ibadah kita sebenarnya. Apa itu kenapa kita kena sembah Allah, kenapa kita kena beribadah? Manfaatnya akan datang kepada diri kita sendiri. Bila mana satu orang solat, manfaat solat itu akan datang kepada diri dia sendiri, bukan kepada Allah. Bila mana satu orang tak solat, mudarat akan datang kepada diri dia sendiri, bukan kepada Allah. Kalau satu orang tak puasa, mudaratnya pada diri dia sendiri. Kalau dia puasa, manfaat untuk diri dia sendiri. Itu je. Semua amalan ketaatan yang kita lakukan, manfaatnya akan datang kepada diri kita sendiri. Dan semua maksiat yang kita buat, na'udzubillah, bila kita langgar perintah Allah, mudaratnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sikit pun Allah tak berhajat kepada kita punya ibadah. Dan kalaulah semua orang, Allah kata kalau andaikan satu dunia ni semuanya kafir, Allah kata semuanya tak beriman dengan Allah, manusia dan jin, semuanya sekali, semua, bayangkan, sikit pun tak ada kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wahai hamba-Ku, kalaulah semua daripada kamu yang dari awal hingga terakhir, manusia dan jin, semuanya berkumpul di satu padang dan minta masing-masing hajat keperluannya kepadaku, pasti aku boleh berikan semua orang hajatnya. Dan perkara itu kalaulah aku berikan kepada semua makhluk ini hajatnya, kalaulah kita semua manusia dengan jin berkumpul, minta masing-masing hajat, nak itu ya Allah, nak ini, nak itu, nak ini, nak ini, minta sampai habis, Allah boleh berikan semua orang hajat dia. Dan sikit pun perbendaharaan Allah Ta'ala tak berkurang, melainkan Allah kata seperti mana yang dikurangkan oleh jarum bila dicelup dalam laut. Kita pergi laut, jangan celup jari, celup jarum aja. Masya-Allah. Celup jarum aja dalam laut, angkat jarum tu, berapa banyak air melekat dekat jarum tu. Jarum bukan jadi kelingking kita, jarum je lekat. Lalu kita cerita jangan kelingking kan, ini jarum. Berapa banyak air melekat dekat jarum tu, dan berapa banyak air yang dekat lautan tu. Berkurang tak laut tu? Kita celup jarum, celup sejuta kali pun rasanya tak berkurang laut tu. Bukan lebih daripada itu, tak berkurang juga. Sikit sangat. Kita celup sekali, celup je, langsung tak berkurang. Itu je maksudnya Allah Ta'ala maha kaya. Subhanallah. Hari ni orang minta rezeki, cari rezeki sampai lupa kepada yang maha kaya. Yang maha kaya itu adalah Allah. Tapi ustaz, kenapa kadang-kadang kita minta tak dapat? Itu ada hikmah dia. Ada hikmah je, kadang-kadang kita minta bukan Allah tak beri, kita kadang-kadang ada benda kita minta Allah tak bagi, bukan sebab Allah tak mampu nak bagi, tapi ada sebabnya. Mungkin nombor satu, Allah tahu kalau Allah bagi benda tu, dia akan bawa mudarat kepada kita. Kita ingat benda tu manfaat, sebenarnya benda tu lebih buruk kepada kita, bawa mudarat kepada kita, kita tak tahu. Ataupun mungkin Allah nak bagi tapi bukan masanya sekarang, Allah kata bagi sekarang tak sesuai, kemudian waktu yang sesuai adalah kemudian. Ataupun Allah tak bagi benda tu tapi Allah tukar benda lain Allah bagi.
Allah bagi ganjaran pahala macam-macam. Yang subhanallah. Jadi jangan kita ingat kita minta kepada Allah, kita tak dapat benda tu bukan sebab Allah tak mampu. Tidak. Allah mampu tunaikan semua yang kita minta. Allah nak bagi terus. Esok tu dapat. Boleh. Tapi saja Allah tu maha hikmah dan bijaksana. Hakimun, alimun. Maha bijaksana. Allah tahu apa yang bagus untuk kita, apa yang tak bagus untuk kita. Kita sendiri tak tahu apa yang bagus untuk kita. Subhanallah. Wahai hamba-Ku, kata Allah, sesungguhnya amalan-amalan yang kamu lakukan itu uhsiha lakum. Allahu Akbar. Aku yang beri hidayah kepada kamu untuk buat amalan tu. Kita dapat solat, kita dapat datang rumah Allah, kita dapat baca Quran, itu semua Allah yang beri hidayah. Kalau Allah tak beri hidayah, kita tak dapat. Uhsiha lakum, aku yang berikan kepada kamu, aku beri hidayah kepada kamu. Summa uwafikum iyaha. Kemudian aku beri pahala pula kamu lakukan. Subhanallah. Ajaib tak? Kalau kita contohlah kita buat periksa dekat pelajar kita bagi tahu jawapan dia. Soalan bocor kan, bagi tahu jawapan, tiba-tiba markah kita bagi juga. Mana ada, mana boleh. Kan kalau bagi soalan kalau orang subhanallah mana ada. Ya, dekat dunia ni tak dapat. Orang benda yang dia bagi kepada kita so kita buat, dia beri. Allah Akbar. Menaikkan Allah. Allah yang beri hidayah ke kita solat, bukan kita dapat solat dengan sendiri, tidak. Tapi bila kita dah solat, dapat pahala pula. Subhanallah. Kan? Allah yang beri hidayah kepada kita, kita dapat datang masjid, dapat taat perintah Allah, dapat pegang Quran, dapat pegang zikir, dapat berzikir kepada Allah, dapat sedekah, dapat jejak kaki ke tanah suci. Semua tu adalah hidayah daripada Allah. Allah yang berikan kepada kita. Tapi tiba-tiba pahala pun dapat juga. Subhanallah. Itulah Allah Maha Kaya. Yang bukan Maha Kaya tak boleh buat macam tu. Yang boleh buat macam tu cumalah yang Maha Kaya dan dia Maha Pemurah, Karimun, dan dia Maha Penyayang, Rahimun. Subhanallah. Dan dia Maha Pemberi, Jawadun. Itulah Allah. Allah je yang boleh buat macam tu. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab tu kita selalu dengar orang kata apa? Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima minan ni'am. Lalu orang kata apa? Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Dan dua nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang sangat besar. Memang besar. Allah beri hidayah kita menjadi orang Islam, dapat hidayah. Kalau Allah tak beri hidayah tak dapat. Kita jadi Islam. Subhanallah. Walaupun mak ayah kita Islam, Allah tak beri hidayah. Na'udzubillah. Berapa ramai kita tengok hari ni orang yang mak ayahnya Islam, anaknya bermati-matian nak keluar pada Islam. Subhanallah, na'udzubillah. Bermati-matian nak keluar pada Islam, tak kira nak keluar juga kan. Mak ayah Islam. Subhanallah. Jadi kita duduk dalam Islam ni bukan jangan kata solat kita masih dalam Islam, ini pun hidayah daripada Allah. Kalau tak ada hidayah, betul orang cakap kalau tak ada hidayah daripada Allah, belum tentu kita Islam. Kita Islam ni pun hidayah daripada Allah. Subhanallah. Tapi tiba-tiba dapat pahala. Hidayah Allah beri, pahala pun Allah bagi. Faman wajada khairan falyahmadillah. Bahagian akhir yang terakhir sekali hadis ni, barang siapa yang dapat jumpa kebaikan maka hendaklah dia puji kepada Allah. Barang siapa yang mendapati keburukan maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Subhanallah. Allah sentiasa ingin berikan kebaikan kepada kita, melainkan keburukan tu selalunya di atas perbuatan manusia itu sendiri. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahirnya kerosakan di darat dan di laut adalah disebabkan tangan-tangan manusia, dosa manusia. Kita ingat, maksud dia dosa. Bila manusia makin buat dosa, maka makin Allah turunkan bala bencana. Bila manusia masyarakat makin tidak taat pada perintah Allah, timbul macam-macam musibah. Daripada langit, ataupun daripada bumi, ataupun daripada laut. Macam-macam musibah datang. Semua tu adalah disebabkan amalan manusia itu. Subhanallah. Maka Allah kata, fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang dapat keburukan, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Subhanallah. Salahkan diri sendiri. Jadi dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, manusia umat ini dia macam satu kumpulan yang duduk dalam sebuah kapal bahtera. Dalam satu kapal bahtera. Satu kumpulan duduk bahagian atas kapal, deck kapal tu. Satu lagi duduk dalam perut kapal. Tiba-tiba Nabi cerita dalam hadis yang lain. Nabi kata tiba-tiba golongan yang dekat bawah perut kapal tu dia kata kami nak air. Minta orang atas tolong ulurkan air, tolong cedokkan air bagi kepada kami sebab dia orang dalam perut kapal. Tiba-tiba ada satu orang bagi cadangan dalam perut kapal tu. Dia kata, buat apa kita nak minta orang atas, susahkan orang atas cedok air? Bawah kita ni banyak air ni, kita dalam perut kapal.
Lantai ni kalau kita tebuk lantai ni, banyak air bawah lantai ni. Kalau tebuk apa jadi? Tenggelamlah kapal tu. Maka kata Nabi, kalaulah golongan yang di atas tidak mencegah golongan yang di bawah, yang nak tebuk di lantai kapal tu, kalaulah golongan atas tu dia buat tak tahu je. Dia kata, biarlah, diorang buat, diorang pandai-pandai tanggung lah. Sendiri buat, sendiri tanggung. Tak ada. Buat, satu kumpulan buat, lain semua berkena. Kalaulah golongan yang Nabi kata, kalau golongan di atas tidak cegah golongan di bawah, semuanya akan karam. Subhanallah. Jadi sebab tu, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Cegah kita sama-sama masyarakat, perlu saling nasihat menasihati. Jangan kita rasa, alhamdulillah kita dah okey dah. Dia nasib lah, pandai-pandai lah, dia tak nak ni, sendiri tanggung lah. Tidak. Nabi kata kalau azab Allah turun, semua kena. Na'udzubillah. Kena ada satu kumpul, ada kalau kena ada, kalau apa ni fardu kifayah, perlu ada golongan yang mencegah daripada kemungkaran, yang menegur, yang beri peringatan, beri nasihat, perlu ada. Dan tak semestinya para ulama. Apa ni, yang penting ada. Sebenarnya kalaulah langsung tak ada, kalau ada maksiat dilakukan, tak ada orang menegur, semua orang buat senyap, semua buat tak tahu, turun musibah daripada langit, ataupun keluar musibah daripada bumi, ataupun datang musibah daripada laut, semua akan kena. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kesimpulan hadis ni, subhanallah, hadis ni baca banyak kali. Duduk kat rumah, kita beli buku, duduk rumah baca banyak kali. Waktu kita rasa sedih, waktu kita rasa kita duduk sendirian, susah hati, baca hadis ni. Bila mana kita baca hadis ni, hati kita akan tenang. Subhanallah. Memang betul. Memang bila kita baca hadis ni, dibaca dengan kita menghayati hadis ni, memang hati kita akan tenang. Dan kita akan datang, dan banyak kali kita amati hadis ni, akan datang sifat rasa kasih sayang kita kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Bila kita fikir dalam kehidupan kita banyak benda berlaku, bukan datang daripada kita, di luar jangkaan kita. Semuanya datang daripada Allah Subhanallah. Akan datang kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang baik. Mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang sentiasa ingat siapa yang beri makan kepada dia. Macam dalam hadis tadi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa ingat siapa yang beri pakaian kepada dia. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang tidak lupakan Tuhannya. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang mana sentiasa kenang jasa Allah Subhanahu Wa Taala, budi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Kucing kita bagi makan pun, kucing tu kenal kepada tuan dia, taat kepada tuan dia. Apatah kalau manusia ni Allah beri makan tak kenal kepada dia, lebih dahsyat lagi. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan Allah buka pintu hati kita insya-Allah, dan sentiasa beri petunjuk kepada kita. Kalaulah kita terjauh daripada jalan Allah, mudah-mudahan Allah rapatkan kita kembali dan tidak biarkan kita terus hanyut dan hanyut insya-Allah. Jadi kita sudah ajar kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma hdina wahdi minan nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wahfadhna min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Saya kata minta maaf kalau ada kesalahan bahasa, tersilap bicara, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.